Rasa takut hanya pada Allah. Bukan takut pada makhluk. Orang kita ni takut pada makhluk. Takut kalau sekiranya isteri marah. Takut bini dia panggil demikian. Orang kita ni takut kalau sekiranya bos marah. Takut kalau sekiranya tak naik jawatan. Takut dalam hidup dia ni, rasa takut dia kepada makhluk itu mengatasi takut dia kepada Khalik. Bahaya dalam hidup. Terasa je niat nak makan roti canai, roti canai sarang burung. Ni yang glamour misal contohnya. Roti canai sarang burung, keluar roti canai sarang burung. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah. Allah masih lagi kurniakan pada kita untuk kita menambahkan ilmu pengetahuan dalam diri kita dan menambahkan bekalan amalan bagi kehidupan kita masa yang akan datang nanti. Syukurnya kerana biasanya pada pagi-pagi Jumaat sebegini saya berkuliah di Masjid Al-Falah. Setiap kali mana berbicara tentang kitab yang disebut dengan Imam Al-Qurtubi, Rahsia Kematian, Alam Akhirat dan juga Kiamat ini, dan membicarakan tentang masa depan dalam kehidupan kita. Daripada kitab yang kita belajar Rahsia Kematian dan juga Hari Akhirat ini, sampailah kita berbicara pada muka surat yang 707, di mana kita membicarakan tentang syurga dan segala sifatnya. Para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, kenapa kita berbicara tentang tajuk yang sebegini ataupun tajuk mengenai syurga setelah mana kita cerita panjang tentang neraka sebelum daripada ini? Dan kali ini kita bercakap tentang mengenai syurga dan suasana yang ada dalam syurga dan apa yang terdapat dalam syurga ini. Kerana kita semua maklum bahawa dalam hidup kita ini ada dua tempat saja penghujung pada perjalanan hidup kita. Sama ada yang pertama yang disebut dengan neraka, na'udzubillah min dzalik. Kita dah cerita dah tentang neraka dan bagaimana keadaan neraka, suasana neraka, gambaran keadaan dalam neraka dan sebagainya. Kita dah cerita panjang dah sebelum daripada ini. Kemudian yang kedua, kita tahu penghujung kita ialah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita doa biar kita tak berjumpa dengan neraka, tetapi tempat kita hanya kita berjumpa dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita ke akhirat nanti, dia ada dua perjalanan kita. Sama ada kita, na'udzubillah min dzalik, jatuh ke gaung neraka dahulu, kemudian penghujung tu barulah syurga. Kemudian ataupun kita straight, kita terus masuk dalam syurga. Na'udzubillah min dzalik, daripada terhumban ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita kena belajar. Macam mana kita nak cross, macam mana kita nak lintas daripada suasana kita masuk dalam neraka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Masuk neraka Allah ni memang terdedah. Dalam hidup kita ni memang terbuka untuk dihumban ke dalam neraka Allah. Kalau kita tak jagalah. Tapi kalau kita pandai jaga, maka kita dapatlah nikmat-nikmat syurga dalam hidup kita tanpa kita rasa azabnya neraka. Yang ni yang penting dalam hidup. Orang yang cerdik ni bukan orang yang rumah dia besar di dunia. Tidak. Orang yang cerdik ni bukan orang yang harta dia banyak di dunia. Tidak. Tetapi yang cerdik ni ialah orang yang memiliki istana yang indah dalam syurga Allah. Orang yang cerdik ni orang yang mempunyai harta yang melimpah ruah berada dalam syurga Allah. Ni cerdik. Dia panggil demikian pada diri kita. Manakala kalau kita hidup dalam keadaan kita sibuk terhadap yang disebut dengan dunia saja, tahu-tahu kita mati. Bila kita mati, kubur kita ni, na'udzubillah min dzalik, menjadi kawah pada kawah-kawah neraka. Itu tak cerdik. Walaupun rumah kita besar di dunia, walaupun kereta kita banyak di dunia, hebat, mewah dan sebagainya, tapi bila kita mati, tiba-tiba kita masuk neraka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Lalu dalam hidup kita ni, kita kena fokus. Masa kita hidup ni, kita fokus untuk dapatkan ganjaran syurga.
Ganjaran syurga ni satu benda yang mesti kita kejar dalam diri kita. Kalau kita tak kejar syurga ni, maknanya kita memang terlepas. Ramai orang kita ni, dia sibuk kejar dunia yang dia kena tinggal. Tetapi dia tak kejar syurga yang dia kena dapat. Mengejar syurga ni, kita kena fahamlah. Dalam hidup kita ni, jaga 2-3 perkara yang besar untuk dapatkan syurga. Saya pernah cerita pada jemaah sekalian, iaitu kita, yang pertama kita jaga keyakinan hidup kita kepada Allah, pada Islam. Maknanya kita jaga pada diri kita. Yang kedua, kita jaga dalam hidup kita ni yang disebut dengan ibadah kita pada Allah. Pengabdian diri kita pada Allah. Dan yang ketiga, jaga akhlak kita. Akhlak adab dalam hidup kita. Akhlak sesama kita. Akhlak kita dalam berkeluarga. Akhlak kita sampai pada kita hubungan kita dengan Allah. Ni kita kena jaga semua pada diri kita. Ramai orang kita, dia jaga akhlak separuh-separuh. Akhlak dia dengan keluarga dia, dengan isteri dia, dengan anak-anak dia. Dia tak jaga akhlak dia dengan Allah. Rosak juga dalam hidup. Ada orang yang dia nak jaga Allah sampai dia tak jaga hubungan dengan makhluk. Pun rosak juga dalam hidup. Allah Subhanahu Wa Taala ajar pada kita ni jaga dua-dua. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hari ni para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, kita akan mula berbicara tentang mengenai syurga dan segala sifatnya. Pada muka surat 707 dalam kitab disebut rahsia kematian dan hari akhirat dan juga kiamat ni, syurga dan segala kenikmatan serta keindahan yang ada di dalamnya telah digambarkan oleh Allah sejelas-jelasnya dalam berbagai surah dalam Al-Quran dengan gambaran yang dapat ditunjukkan oleh panca indera manusia, dicernakan oleh panca indera kita. Maknanya kalau sebut tentang syurga ni, Allah cerita jelas sangat tentang syurga. Nak suruh apa dia? Datang perasaan tamak di kalangan kita nak pada syurga Allah. Ini yang kalau kita baca dalam Al-Quran tu, Allah cerita syurga ni begini. Allah cerita gambaran syurga ni begini. Nak suruh apa dia? Kita ni semakin rasa dalam keadaan kita ni rasa nak pada syurga ni. Allah cerita suasana gambaran macam mana keadaan syurga, macam mana orang yang boleh masuk syurga, nak suruh datang keadaan demikian pada kita. Penjelasan mengenai syurga ni kebanyakan terdapat dalam surah Al-Waqi'ah. Kalau suatu kita pagi-pagi baca surah Al-Waqi'ah dalam hidup kita ni. Baca dalam surah Ar-Rahman, Allah cerita tentang gambaran syurga, bagaimana indahnya keadaan syurga. Demikian juga dalam surah Al-Ghashiyah dan juga surah Al-Insan. Di antara surah-surah yang banyak cerita tentang syurga ini. Rasulullah SAW juga menerangkan dalam berbagai-bagai hadis tentang syurga. Dua benda ni digambarkan dalam Islam. Dua-dua ni ditunjuk. Suasana dalam syurga, suasana tentang mengenai neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita akan ceritakan beberapa di antaranya setelah mana ini insya-Allah. Kita akan cerita tentang mengenai bagaimana keadaan syurga, bagaimana gambaran ahli syurga dan bagaimana kita berada dalam syurga supaya bila kita cerita tentang syurga tu, kita akan rasa indah dan rasa seronok pada diri kita. Saya sendiri karang kitab ni, kitab Syurga Ganjaran Terindah. Ni di antara cerita tentang mengenai syurga. Kalau tuan-tuan baca dalam kitab ni, tuan-tuan akan dapati bagaimana seronoknya pada diri kita ni tentang mengenai syurga ini. Ibnu Zaid berkata, ketika mana turun ayat pertama surah Al-Insan, turun ayat pertama, bukankah pernah datang kepada manusia satu masa, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Ayat ni bila turun, bukankah pernah datang pada manusia satu waktu daripada masa yang beredar, sedangkan dia masih lagi belum wujud lagi dan tidak menjadi sesuatu yang disebut-sebut lagi. Maknanya manusia ni tidakkah pernah diceritakan mengenai syurga, belum lagi kamu ada tu, syurga dah dicerita dah. Indah dah gambaran mengenai suasana syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan pada kami, ketika mana Rasulullah baca ayat ni, hal ata 'alal insani hinun minad dahr lam yakun syai'an mazkura ni, semasa Rasulullah baca ayat tersebut, seorang lelaki berkulit hitam yang berada di sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus bertanya maksud ayat itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menegur dia. Ada seorang lelaki tegur Rasulullah. Rasulullah, maksud apa ayat yang Rasulullah baca ni?
Kemudian Umar dengar tu, Umar tegur terus. Umar sebut, diamlah kamu. Jangan kamu memberatkan Rasulullah. Umar tegur. Kamu ni sibuk nak tanya. Tunggulah dulu. Rasulullah terang dahulu. Nak membebankan Rasulullah. Tapi Rasulullah SAW tegur balik Sayyidina Umar. Biarkan dia tanya, wahai Umar. Rasulullah kata, Umar, jangan begitulah. Orang nak tanya, biar je lah. Orang nak tanya. Lalu turun ayat seterusnya. Dan Rasulullah SAW terus membaca ayat tersebut pada kami. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Lepas pada tu Rasulullah baca ayat tu, tiba-tiba orang kulit hitam ni tegur Rasulullah. Tegur Rasulullah. Maksudnya apa Rasulullah? Yang nikmat yang dapat ni, Sayyidina Umar pun tegur balik orang sebut. Bila tegur saja orang ni, turun ayat. Inna nahnu apa dia? Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina azaban alima. Ini panjanglah ayat. Ayat yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dalam surah Al-Insan. Lalu turun ayat seterusnya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus membaca pada kami. Ketika sampai pada ayat yang menerangkan mengenai syurga dan sifatnya daripada surah tersebut, surah Al-Insan ini, tiba-tiba orang yang berkulit hitam itu meninggal dunia dengan tiba-tiba. Allahu Akbar. Bila dengar cerita saja tentang mengenai syurga, cerita mengenai syurga tu pengsan dan meninggal dunia orang yang berkulit hitam tadi. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila tengok dia meninggal dunia tu, Rasulullah bersabda terus, sesungguhnya rasa rindu dia pada syurga telah mengeluarkan nyawa sahabat kamu semua ini daripada badannya. Allahu Akbar. Orang ni kan bila dia terlampau kuat kekuatan dia rindu pada syurga tu, sampai peringkat nyawa dia tu melayang kerana terlampau rindu sangat. Gugur dia dalam keadaan terlampau rindu tadi, mengeluarkan nyawa sahabat kamu semua ini daripada badan dia. Bila cerita dalam ayat tu kan Allah Subhanahu wa taala sebut yuriduna wajhallah, kamu wa yutimuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura, sampai salsabila, cerita tentang ayat air dalam syurga Allah yang mengalir ni. Salsabila tadi gugur dia, meninggal dunia kerana terlampau kuat sangat. Rasulullah kata terlampau kuatnya rindu dia terhadap Rasulullah, terhadap syurga tadi, menyebabkan dia meninggal dunia. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita perkara demikian. Hadis riwayat Ibnu Wahab yang cerita perkara demikian. Sifat ahli syurga di dunia ni macam mana? Lalu kita pun gambar terus. Oh, maknanya orang ni ada di atas dunia ni, orang-orang yang sebelum dia mati, dia tunjuk gambaran di ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Ada dah pada diri dia sifat-sifat ahli syurga tadi. Ibnu Zaid berkata, orang yang merupakan ahli syurga itu adalah orang yang di dunia ini mempunyai rasa takut kepada Allah. Kalau tanya, siapa ahli syurga di atas dunia ni? Yang pertama, orang yang ada perasaan al-khauf minallah. Orang yang takut kepada Allah. Maknanya, dia ni dalam jiwa dia ada perasaan khauf, rasa takut. Takut dia kepada Allah. Takut kalau langgar perintah Allah. Takut kalau tak buat benda yang disuruh oleh Allah. Takut pada diri dia ni, rasa takut hanya pada Allah. Bukan takut pada makhluk. Orang kita ni takut pada makhluk. Takut kalau sekiranya isteri marah. Takut bini dipanggil demikian. Orang kita ni. Takut kalau sekiranya bos marah. Takut kalau sekiranya tak naik jawatan. Takut dalam hidup dia ni, rasa takut dia kepada makhluk itu mengatasi takut dia kepada Khalik. Bahaya dalam hidup. Biar dalam hidup kita ni, rasa takut hanya pada Allah. Untuk manusia ni tak ada rasa takut langsung dalam hidup dia. Sering bersedih hati dan juga dia menangis. Menangis kepada Allah. Dalam hidup dia ni, rasa sedih dan takut dan rasa bimbang hanya pada Allah. Nangis tersesak. Dia tak ada pada diri dia. Serta mempunyai rasa kasih sayang kepada sesama insan. Ini tanda-tanda. Tanda-tanda ahli syurga Allah di atas dunia ni, kasih sayang dia pada manusia ni
terlampau kuat dalam hidup dia. Rasa kasih dan juga sayang pada sesama insan. Allah Ta'ala berfirman, Qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin. Qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu, sewaktu mana berada di tengah-tengah keluarga kami rasa takut terhadap azab Allah Subhanahu Wa Taala. Ni cara Allah ajar dalam hidup. Orang kita ni, hidup dia jadi rasa takut pada keluarga dia. Takut kalau keluarga dia ni begini. Takut kalau keluarga dia buat macam ni. Dia takut. Sedangkan, bila kita berada tengah-tengah keluarga, hanya kena takut kepada Allah. Jangan kita takut sama kita. Ada di kalangan kita. Takut kalau adik-beradik tak nak tegur kita. Takut kalau isteri kita merajuk. Takut kalau sekiranya hidup kita ni berkelahi. Takut sesama makhluk. Tetapi dia tak rasa takut pada Allah. Yang ni silap dalam hidup. Orang mukmin ni, qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin. Orang-orang ahli syurga ni, dia walaupun dia berada di kalangan ahli keluarga dia, dia ada perasaan mushfiqin. Mushfiqin ni maknanya apa dia? Dia hanya rasa takut pada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan tegur. Kalau isteri dia buat salah, dia tegur. Kalau suami dia buat salah, dia tegur. Kalau anak-anak dia buat salah, dia tegur. Salah dengan siapa? Salah dengan Allah, bukan salah dengan makhluk. Tak perlu dalam diri kita ni nak suruh kitanya salah sesama kita tu saja. Ramai orang kita, dia jaga nak suruh jangan bagi salah dengan sama makhluk. Tetapi salah dengan Khalik, tak jadi masalah. Yang ni jadi rosak dalam hidup dia. Ramai di kalangan kita jadi demikian. Suami-suami yang dijaga sangat dengan isteri dia, sampai peringkat sanggup dianya melanggar perintah Allah, semata-mata dia nak jaga hati isteri dia. Isteri sama juga. Sanggup langgar perintah Allah, semata-mata nak jaga hati suami dia. Salah di kalangan kita. Jangan buat demikian. Ramai orang kita ni, dia nak jaga hati sesama makhluk, sehingga dia langgar Allah. Langgar perintah Allah. Jangan begitu dalam hidup kita. Qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin. Katanya ahli syurga ni, kami sebelum daripada ni, walaupun berada di kalangan ahli keluarga kami sentiasa hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan ciri-ciri orang yang akan penduduk neraka adalah sentiasa bergembira dan senang lenang di dunia ini. Orang yang ahli neraka ni, kita boleh tahu macam mana tanda-tanda dia. Dia rasa bersenang lenang di atas dunia. Dia tak rasa takut terhadap Allah. Tak rasa takut dengan azab Allah. Allah Ta'ala berfirman, Innahu kana fi ahlihi masrura. Mereka itu dengan ahli keluarga mereka sentiasa dalam keadaan masrura. Nak mengembirakan saja keluarga dia. Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu dhanna an lan yahur. Mereka menyangka bahawa, sungguhnya dia menyangka bahawa dia tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sibuk dengan keluarga dia. Maksudnya, dia nak jaga hati keluarga dia sampai peringkat dia tak jaga hati Allah. Itu bahasa yang mudahnya dalam hidup kita ni. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Hendaklah dia tahu, sesungguhnya kana bihi basira. Tuhan dia dengan dia itu maha melihat setiap tingkah laku yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Dalam hidup kita ni, jangan kita jadi ahli neraka, jangan. Tetapi jadilah kita ni ahli syurga. Macam mana ahli syurga? Mushfiqin. Dalam hidup dalam keadaan yang walaupun duduk dengan ahli keluarga, tidaklah keluarga dia tu menghalang dia untuk mentaati perintah Allah. Manakala kalau dia duduk dengan keluarga dia, tiba-tiba keluarga dia nak gembira je dengan keluarga dia. Rela keluarga dia buka aurat. Rela keluarga dia minum arak. Rela keluarga dia hidup dalam keadaan berselingkuh, dia panggil. Ataupun dalam keadaan perzinaan. Dalam keluarga dia. Dia tak jadi masalah. Yang penting, jangan pecah hubungan kekeluargaan. Ada orang yang demikian. Dia saling kuat menguat. Dia saling tolong-menolong untuk berbuat benda yang maksiat. Dia tak tolong dalam melakukan ketaatan pada perintah Allah. Sayang, saya perhati ramai juga di kalangan kita ni, kadang-kadang terlampau nak jaga keluarga, sampai peringkat nak jaga keluarga ni, sampai dilanggar perintah Allah. Dia tahu dah keluarga dia buat maksiat. Tak tutup aurat. Kadang-kadang isteri dia ni pakai pakaian yang mendedahkan tubuh badan dia. Kadang-kadang tonjol.
dalam laman-laman medsos. Sekarang ni, banyak laman-laman medsos yang ada. Isteri dia dalam keadaan buka aurat. Suami dia hilang kekuatan dalam diri dia untuk menegur dan membetulkan keluarga dia. Mengenai ciri-ciri ahli neraka ni, kita telah terang dalam perbincangan sebelum daripada ni. Hari ni kita nak sambung mengenai syurga. Syurga ni bagaimana? Firman Allah Ta'ala, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. Dan selain daripada dua syurga itu, ada dua syurga lagi. Dalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. Bagi orang yang dia takut dalam hidup dia, daripada dua syurga itu, ada dua syurga lagi yang Allah sediakan. Ibnu Abbas mengatakan mengenai tafsir ayat yang pertama, kedua syurga itu disediakan bagi orang yang takut kepada Allah dengan melakukan amalan wajib. Dua syurga ni macam mana? Menurut yang lain, kedua syurga itu adalah mutlak untuk semua orang yang takut pada Allah. Pendapat Ibnu Abbas lebih dapat diterima, dipanggil. Muhammad bin Ali berkata, kedua syurga itu, syurga pertama adalah sebagai balasan takutnya kepada Allah. Kalau ditanya, orang yang ada dalam diri dia khafa maqama rabbih, Allah jadikan pada diri dia, bagi diri dia tu rasa khafa maqama rabbih. Dia rasa takut pada kedudukan dia dengan Allah. Dalam hidup dia tu, jannatan. Bagi dia, Allah sediakan dua syurga untuk diri dia. Masuk dua syurga tu, yang pertama adalah balasan takut dia kepada Allah Ta'ala. Sedangkan syurga kedua adalah lantaran dia meninggalkan melakukan maksiat kepadanya. Bila dia meninggalkan maksiat, lakukan maksiat pada Allah, maka Allah bagi dua-dua syurga untuk diri dia. Dua syurga tu di akhirat nanti ke? Ya, Allah bagikan dua syurga tersebut. Perkataan maqam dalam ayat ini bermakna maudhi, kedudukan dia, maksudnya dia takut pada kedudukan dia, kedudukan Tuhannya. Ada juga yang mengatakan bahawa maqam di sini maknanya adalah qiyam, diawasi. Sehingga maksudnya adalah dia takut akan diawasi ataupun diketahui oleh Allah Ta'ala. Rasa takut pada diri dia. Mujahid dan juga An-Nakhai berkata, orang yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah orang yang meninggalkan maksiat. Orang yang sanggup meninggalkan maksiat pada Allah. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. Bagi siapa yang dia nak masuk dalam syurga Allah, Allah nak bagi dua syurga untuk diri. Siapa? Dia ada satu je perasaan, takut. Takut apa dia? Yang pertama, dia tak buat maksiat. Tak berani nak buat maksiat dalam hidup dia. Tak berani buat maksiat. Orang tanya, kenapa? Aku nak masuk dalam syurga. Kerana aku nak masuk syurga, aku tak berani nak buat maksiat pada Allah. Tahu dah benda ni maksiat, aku tak berani nak melakukan demikian. Yang kedua, dia rasa takut tu pada diri dia. Kerana dia ingat pada Allah Ta'ala ketika mana dia ingin melakukan maksiat tadi. Rasulullah SAW sabda, dua syurga itu maksudnya adalah dua buah kebun di syurga yang panjang. Setiap kedua syurga itu sejauh perjalanan 100 tahun. Sejauh perjalanan 100 tahun. Dua syurga tu maksudnya dua kebun. Dua kebun yang Allah sediakan untuk diri dia dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang panjang. Setiap kedua syurga itu sejauh perjalanan 100 tahun. Allahu Akbar. Bagi orang yang khafa maqama rabbih jannatan. Bagi diri dia ada takut pada waliman khafa maqama rabbih. Dia atas dunia ni dia rasa takutnya aku pada Allah. Aku tak takut selain daripada Allah. Aku hanya takut pada Allah. Dalam diri dia, maka bagi diri dia perjalanan untuk dia berada dalam syurga tu, satu syurga perjalanan kebun dia tu Rasulullah kata 100 tahun perjalanan. Satu syurga. Dua syurga 200 tahun perjalanan. Di tengahnya terdapat rumah daripada cahaya di atas cahaya. Rasulullah kata, manakala di tengah-tengah di antara dua kebun tadi ada istana yang cahaya daripada cahaya, berkilauan cantik. Syurga tersebut tidak ada satu pun di dalamnya melainkan diliputi oleh nikmat dan keindahan. Tak ada benda yang cacat. Orang panggil tak adalah taik cicak, misal contohnya dalam rumah dia tu. Tak adalah yang disebut dengan bauan-bauan yang hanyir. Tak adalah dalam rumah dia ni yang disebut cahaya-cahaya yang buruk, cahaya-cahaya yang malap, pudar, tak ada.
Bahkan segala indah dalam istana dia tadi. Akarnya kuat, mencengkam dan batangnya berdiri tegak dengan kuat. Ya Allah Subhanahu Wa Taala sediakan untuk diri. Menurut pendapat lain, dua syurga itu maksudnya ada dua istana di syurga. Ada pandangan pula yang sebut jannatan. Dua syurga itu ada dua istana di dalam syurga. Istana yang rendah dan istana yang tinggi. Dua istana. Dulu-dulu saya waktu mana di sekolah kebangsaan dahulu, ada dua padang. Satu padang bawah, satu lagi padang atas. Itu dipanggil demikian. Ni waktu atas dunia. Kalau dengar cerita nak pergi main kat padang, cikgu suruh pergi main kat padang, kita rasa padang mana kita tanya? Padang atas ke padang bawah? Kita tanya demikian. Demikian juga dalam syurga. Syurga ni Allah jadikan dalam dia ada dua syurga. Syurga tinggi dan syurga rendah. Macam kita tengok istana lah. Ada istana ni, istana yang ke atas puncak bukit. Puncak gunung. Cantik kita sebut. Ada istana kat bawah. Walaupun kat bawah, cantik juga. Demikianlah bagi orang yang dalam jiwa dia ada perasaan khafa maqama rabbih. Dia ada rasa takut pada Allah. Ni takut kalau aku tak semayang lagi. Takut kalau aku terdedah aurat. Takut kalau aku melanggar perintah Allah. Buat benda yang dilarang oleh Allah. Menurut pendapat lain, dua syurga itu maksudnya dua istana. Yang di syurga, satu istana yang rendah dan satu lagi istana yang tinggi. Muqatil berkata, dua syurga itu adalah syurga adl dan syurga na'im. Dua syurga ni. Kalau dimaksudkan, waliman khafa maqama rabbihi jannatan, bagi orang yang ada pada diri dia perasaan rasa takut, bagi diri dia tu dua syurga yang Allah sediakan pada dia. Syurga apa? Syurga adl dan juga syurga na'im yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jannatan wa min dunihima jannatan. Dan selain daripada dua syurga itu ada dua syurga lagi. Dua syurga lagi yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan. Terdapat dua pendapat mengenai kedua syurga ini, iaitu dua syurga yang terdapat di dalamnya. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi siapa yang takut, Allah akan sediakan saat dia menghadap di hadapan Allah nanti dua syurga yang Allah jadikan untuk dia. Pendapat pertama, dua syurga yang kedua ini lebih rendah daripada darjat daripada dua syurga yang pertama, yang di awal-awal tadi. Awal tadi jauh lebih tinggi. Dua syurga yang kedua di bawah tu rendah sikit. Rendah sikit daripada dua syurga yang pertama tadi. Ibnu Abbas berkata, maksudnya adalah bahawa setelah mana mendapat dua syurga, orang itu akan memperolehi dua syurga yang lain lagi. Allahu Akbar. Ni maknanya. Masuk dalam syurga, Allah kata, aku sediakan untuk kamu dua syurga. Mudah-mudahan kita semualah insyaAllah. Dah masuk dalam dua syurga ni, tiba-tiba dapat dua lagi syurga. Dua lagi syurga yang Allah sediakan. Kenapa? Khafa maqama rabbih. Ada rasa takut pada Allah. Orang yang ada rasa takut dia pada Allah, dalam jiwa dia, aku tak berani nak cela-cela orang. Aku tak berani nak menipu-menipu orang. Aku tak berani nak fitnah-fitnah orang. Aku tak berani dalam hidup aku ni nak kata sesuatu yang tak betul. Aku hanya berani bercakap dengan kebenaran dalam hidup aku ni sendiri. Bila kita boleh buat demikian pada diri kita, maka dalam keadaan demikian itu tanda kita ni di kalangan yang disebut dengan khafa maqama rabbi. Rasa takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibnu Abbas berkata, maksudnya adalah bahawa setelah mendapat dua syurga, orang itu akan memperolehi dua syurga yang lain lagi. Lepas pada sebut. Dia berkata jannatain. Jannatani. Maksudnya dua syurga yang lain itu lebih rendah darjatnya daripada dua syurga yang pertama. Ya Allah Subhanahu Wa Taala bagi waliman khafa maqama rabbih. Maknanya kita dapat syurga. Dua syurga yang pertama mengandungi pohon kurma, sedangkan dua syurga berikutnya mengandungi tanaman-tanaman. Allahu Akbar. Tak apalah. Yang pentingnya masuk syurga je sekarang ni. Dalam di kalangan kita ni, kita harap supaya Allah pilih kita untuk dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ganjaran yang besar yang Allah jadikan. Al-Mawardi berkata, boleh jadi maksud ayat ini adalah dua syurga yang lain itu diperuntukkan bagi orang yang lebih rendah darjatnya daripada mereka tersebut. Oleh yang demikian, dua syurga pertama adalah hurun ain,
para bidadari. Sedangkan dua syurga berikutnya untuk kanak-kanak. Allahu Akbar. Yang ni, dua syurga yang teratas untuk orang yang dilayan oleh para bidadari. Bahasa yang mudahnya. Dua syurga yang di bawah dilayan oleh para kanak-kanak yang meninggal dunia kecil-kecil lagi. Termasuk anak orang kafir yang belum akil balik. Bila dia mati dalam keadaan fitrah. Kemudian dia jadi pelayan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dua syurga yang teratas dilayan oleh siapa? Para bidadari. Macam kita naik kapal terbang lah, mudah. Bila kita naik kapal terbang, business class lain. Yang economy class lain. Itu cara demikian. Ada yang peringkat yang tinggi lagi, first class. First class. Business class ni duduk belakang sikit daripada first class. Dia cara demikian. Dia letak darjah yang first class ni hebat-hebat. Pelayan-pelayan bukan calang-calang. Datang minta bagi tahu baju saiz apa nak pakai. Nak naik kapal terbang ni, nak tidur. Katil nak macam mana? Makanan nak bagaimana? First class. Naik yang economy class, boleh duduk je. Boleh baringkan kerusi. Yang first class tu, kalau kita naik kapal terbang, boleh lunjur terus. Baring terus. Rata flat terus. Ada tilam lagi. Ada kain simut lagi. Boleh tidur lagi. Ini beza. Dia panggil demikian. Demikian syurga. Syurga ni, Allah jadikan jauh lebih indah daripada yang disebut dengan kapal terbang. Yang kita naik business class. Ataupun first class tersebut. Ataupun economy class. Beza terus. Walau nak sebutnya, syurga ni Allah jadikan, boleh jadi maksud ayat ini, katanya Al-Mawardi, dua syurga yang lain itu diperuntuk orang yang lebih rendah darjatnya daripada mereka. Oleh yang demikian, dua syurga pertama tu yang jaga di kalangan hurul ain, para bidadari. Sedangkan dua syurga berikutnya untuk yang dijaga oleh kanak-kanak. Kanak-kanak yang mati kecil, kemudian yang meninggal dunia sewaktu mana kecil, dia jadi pelayan-pelayan. Ibnu Juraish berkata, syurga yang empat itu, dua syurga pertama, mengandungi segala jenis buah-buahan yang berpasang-pasangan dan dua mata air yang mengalir yang diperuntukkan bagi as-sabiqunal muqarrabin, orang yang pertama yang terdekat dengan Allah. Dan sedangkan dua syurga berikutnya yang mengandungi dua mata air yang memancar airnya diperuntukkan ashabul yamin, golongan kanan itu sendiri. Jannatan dipanggil demikian. Jika diperhatikan, sesungguhnya Allah Ta'ala telah membezakan isi kedua kumpulan syurga ini. Beza. Orang yang masuk dalam syurga ni beza. Walaupun sama-sama masuk syurga, tapi kedudukan dalam syurga tu berbeza-beza. Dua syurga pertama mengandungi mata air yang mengalir. Kalau orang dalam syurga yang dua di bawah tu, dia akan terngiur-ngiur nak masuk dalam syurga yang teratas. Macam kita naik kapal terbang tu lah. Ataupun kita masuk dalam hotel-hotel mewah. Misal contoh. Ada yang superior, ada yang deluxe, ada yang dipanggil suite, ada yang tinggi lagi, super suite. Macam-macam gaya yang diletakkan nama. Nak sebutnya, begitulah dalam syurga. Syurga ni Allah jadikan ada yang rendah, ada yang tinggi sikit, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih tinggi, tinggi lagi. Sedangkan dua syurga berikutnya mengandungi mata air yang memancar. Dua syurga pertama mengandungi mata air yang mengalir. Mata air itu mengalir je. Tapi dua syurga yang seterusnya yang mengalir ni jernih. Allahu Akbar. Saya pergi ke Bosnia Herzegovina. Saya tengok di bawah gunung itu keluar air membuak-buak keluar. Jernih sang air. Allah cantiknya air. Air mineral yang keluar daripada gunung, yang turun, keluar daripada dalam saluran tanah itu keluar, memancar-mancar. Keluar dari kawasan demikian. Demikian juga saya pergi dalam satu kawasan di Pahang, yang kawasan air terjun. Saya tengok air itu jernih. Ya Allah, jernihnya kawasan tersebut. Air yang keluar ni dalam keadaan yang mengalir deras. Air itu jernih, nampak ikan dalam. Nampak ikan. Allahu Akbar. Cantiknya. Yang ni beza dengan mata air yang memancar. Mata air yang memancar dalam dua syurga yang bawah. Dua syurga pertama mengandungi segala jenis buah-buahan yang berpasang-pasangan. Sedangkan dua syurga berikutnya mengandungi kurma dan juga delima. Dalam syurga pertama,
dikatakan bahawa penghuninya akan duduk dalam keadaan mengiring di atas permainan. Dalam keadaan dua syurga pertama, penghuni dia akan bertelekan, duduk di atas permainan yang di dalamnya mengandungi sutera. Sedangkan dalam dua syurga berikutnya, dikatakan bahawa penghuninya akan duduk dalam keadaan menyengging, dalam keadaan mengiring tadi, di atas bantal hijau dan permaidani yang indah. Allahu Akbar. Tak boleh nak dibayanglah suasana dalam syurga Allah. Pendapat yang kedua pula, dua syurga yang kedua ini lebih tinggi darjatnya dan lebih afdal daripada dua syurga yang pertama. Ada yang pendapat yang sebut bawah tu yang lebih tinggi darjat dia dibandingkan yang pertama, yang di atas tadi. Ada hak berkata, dua syurga pertama diperbuat daripada emas dan juga perak. Sedangkan dua syurga yang kedua diperbuat daripada permata yakut dan permata zamrud. Allahu Akbar. Jannatani, menurut pendapat yang kedua, maksudnya adalah di depan dua syurga yang pertama dan ada syurga yang lain pula. Allahu Akbar. At-Tirmizi Al-Hakim menambah, dua syurga yang kedua ini lebih dekat letaknya dengan arash Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih dekat dengan arash Allah. Dua syurga yang kedua ni, dekat dia tu lebih dekat dengan arash Allah. Itu pandangan kedua lah. Dalam pandangan yang pentingnya sekarang ni masuk syurga je di kalangan kita. Adapun Muqatil berkata, dua syurga pertama adalah syurga Ad dan syurga Naim yang Allah sediakan. Sedangkan dua syurga yang berikutnya adalah syurga Firdaus dan syurga Ma'wa yang Allah sediakan. Perkataan ini ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza sa'altumullah fas'aluhul Firdaus." Jika kamu semua memohon, meminta kepada Allah, maka kamu pohonlah syurga Firdaus. Rasulullah sebut demikian. Iza sa'altumullah, bila kamu meminta syurga dengan Allah, fas'aluhu Firdaus. Mintalah syurga Firdaus pada diri kamu. Fihima ainani tajriyan. Di dalam kedua syurga itu, ada dua buah mata air yang memancar, yang mengalir. Dalam ayat yang lain sebut, Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan lagi, fihima ainani naddakhatan. Di dalam keduanya syurga itu ada dua buah mata air yang memancar. Naddakhatan. Dua-dua ni dalam keadaan memancut. Allahu Akbar. Dalam syurga ini. At-Tirmizi berkata, maksudnya adalah di dalam syurga itu terdapat berbagai jenis buah-buahan dan kenikmatan serta bidadari yang cantik dan disertai dengan pakaian yang indah serta haiwan yang bagus. Allahu Akbar. Dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu menunjukkan bahawa makna ainani dalam ayat ini bukan hanya sekadar mata air. Tetapi yang dalam syurga tu ainani. Maksudnya ainani ni dua biji mata yang indah-indah, yang sonok dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Fihima ainani naddakhatan. Dalam dua syurga itu terdapat dua-dua tu mata air yang naddakhatan, yang memancar-mancar di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Cantiklah. Macam orang tengok air pancut, air pancut. Kadang-kadang sekarang ni di setengah-setengah tempat dia buat pancut air itu mengikut lagu pula. Mengikut lagu, rentak. Air itu berentak. Allahu Akbar. Dalam syurga jauh daripada itu. Cantik, indah dalam suasana syurga. Firman Allah Ta'ala yang lain lagi, fihima fakihatun wa nakhlun war rumman. Di dalam kedua syurga itu ada buah-buah kurma dan juga ada buah-buah delima. Dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, war rumman. Itu cara kita ni atas dunia ni makanlah. Rasalah nakhlun, buah-buah kurma. Juga war rumman dan juga yang disebut dengan buah delima. Sebahagian ulama berkata, nakhl dalam ayat tadi kurma dan rumman yang dimaksudkan dalam delima yang terdapat dalam ayat ini bukanlah buah-buahan, kerana sesuatu itu tidak akan diatafkan kepada dirinya sendiri. Tu ayat tu tidak diatafkan pada yang disebut dengan maksud kepada buah tu sendiri, tidak. Tetapi yang maksudkan dalam syurga ni fakihah, benda yang manis. Warumman, rasa rumman macam mana? Rasa rumman. Rasa buah delima macam mana? Masa manis. Kemudian dalam syurga ni rasa macam tu.
Allah sedapnya dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Namun jumhur ulama mengatakan bahawa keduanya adalah buah-buahan. Adapun dinyatakan keduanya setelah perkataan fawakih, buah-buahan, menunjukkan kelebihan kedua buah-buahan tadi. Ada alim ulama kata nakh war rumman ni memang kurma dan juga memang buah delima. Ada ulama sebut demikian. Seperti dalam firman Allah Taala, hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah segala salat kamu dan peliharalah salat wusta kamu. Salat wusta ni salat apa dia? Salat asar. Wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah kerana Allah dalam salat kamu dalam keadaan qanitin, dalam keadaan kamu benar-benar tunduk dan khusyuk kepada Allah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala sebut, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa inna Allah aduwwul lil kafirin. Siapa yang menjadi musuh kepada Allah dan juga malaikat, yang menjadi musuh Allah, para malaikat, para rasulnya, Jibril dan malaikat Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir tadi. Menurut pendapat lain, rumman, delima dan nakhl dinyatakan lagi setelah mana perkataan fawakih. Dalam ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala cerita ni, Allah Subhanahu Wa Taala sebut ada lagi yang disebut dengan fawakih. Rumman maknanya buah delima. Nakhl maknanya buah kurma. Dalam keadaan demikian Allah Subhanahu Wa Taala cerita dua ni setelah mana Allah guna kalimah fakihah. Misalnya contoh, kerana kedua buah-buahan itu bagi orang dalam syurga adalah sama seperti gembira dan beras bagi kita di atas dunia ini. Fihima min kulli fakihatin zawjan. Di dalam kedua syurga tu terdapat berbagai buah-buahan yang berpasang-pasangan. Jangan pelik lah jumpa buah musangking, buah durian musangking. Jangan pelik kita berjumpa dengan apa dia? Buah-buah yang hebat-hebat dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Muttaqi'ina ala furushin batainuha min istabraqin wa janal jannataini dan mereka bersandar atas permaidani di bahagian di dalamnya daripada sutera tebal, dan buah-buahan kedua syurga itu dapat dipetik daripada dekat. Allahu Akbar. Muttaqi'ina ala furushin. Mereka ni duduk dalam keadaan duduk tu termenung dalam syurga. Dalam syurga. Muttaqi'ina ala ala rafrafin khudrin. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala sebut muttaqi'ina ala rafrafin khudrin. Mereka berbaring di atas bantal-bantal yang berwarna hijau. Wa amqariyin hisan, dan juga permaidani yang indah. Ahli syurga. Dalam syurga tu duduk tu sambil duduk tu sambil tengok suasana. Gambaran bagaimana indah dalam syurga tu sampai peringkat ala furushin batainuha min istibraq. Dalam keadaan perut dia ni di atas furushin, maknanya ada bantal dekat perut ni. Jadi demikian. Istabraqin wa janal jannataini dan mereka pula sambil duduk tu mulut ni puak makan. Puak senang cerita. Maknanya dalam syurga tu sambil apa dia? Sambil makan. Makan apa dia? Buah-buahan kedua syurga tu dapat dipetik dekat je. Pegang begitu. Pegang, ambil. Rasa tu nak ambil apa saja, terasa je niat nak makan roti canai, roti canai sarang burung. Ni yang glamour, misal contohnya. Roti canai sarang burung, keluar roti canai sarang burung. Rasa apa dia nak makan murtabak jerantut. Yang glamour kan, yang tebal tu. Murtabak jerantut tu. Bukan murtabak diraja je. Ada sekarang ni murtabak jerantut yang sedap. Ni. Tuan-tuan pergi ke jerantut, tuan-tuan cari murtabak Sofi. Misal contohnya. Tuan-tuan makan murtabak tu. Allah sedapnya kita rasa. Kadang-kadang bila kita duduk dalam syurga ni, teringat, lama dah tak makan mata kucing. Keluar mata kucing depan kita. Dalam syurga ni, suasana Allah Subhanahu Wa Taala wa janal jannataini dan. Dua benda ni dan. Maknanya kamu boleh ambil je bila-bila masa. Duduk tu, sambil duduk tu tengok je. Menung je. Sambil menung tu tengok Allah makan. Orang dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Orang dalam neraka bertompik meraung, tak boleh nak cerita lah.
suasana dalam mengaku tersebut. Para ulama berbeza pendapat mengenai makna raf-rafin dan dalam ayat ini. Alim ulama berbeza pandangan dalam membicarakan tentang tajuk ini. Ada yang mengatakan bahawa raf-rafin adalah sisi zirah baju besi yang menyangkut sesuatu. Ada pendapat mengatakan bahawa raf-rafin itu muttaqi'ina ala raf-rafin. Mereka bersandar pada mana? Baju besi yang disangkut itu. Ada juga yang mengatakan raf-rafin adalah haiwan seperti burung yang mengepak-ngepak sayapnya ketika datang pemiliknya. Diriwayatkan bahawa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mi'raj ke langit dan sampai di Sidratul Muntaha, datanglah raf-rafin, sejenis burung yang menghampiri baginda dan terbang bersama baginda menuju pada arasy Allah Subhanahu wa taala. Itu ada pandangan demikian. Bila nak pergi ke arasy Allah tu, malaikat tak boleh pergi dah. Datang raf-rafin. Raf-rafin ni sejenis burung terbang bawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, raf-raf itu telah membawa aku terbang turun naik ke sana kemari sehingga aku berada di hadapan Allah Azza wa Jalla. Setelah mana selesai pertemuan aku dengan Allah, raf-raf itu datang lagi menjemput aku untuk dihantar turun ke bawah tempat malaikat Jibril alaihissalam. Pada masa itu Jibril terharu melihatnya dan bertahmid kepada Allah Ta'ala. Raf-raf merupakan salah satu pembantu Tuhan di langit yang mempunyai kelebihan yang luar biasa. Ia dapat terbang dengan secepat kilat seperti borak itu sendiri. Kesimpulan dasar pada firman Allah. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan" ini, dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap depan Tuhannya, ada dua syurga. Wa min dunihima jannatan, dan selain daripada dua syurga itu, ada dua lagi syurga yang lain. Dalam surah Ar-Rahman ayat 62 itu, dapat kita simpulkan bahawa jumlah syurga itu ada 4. Bukan 7 sebagaimana kita akan terangkan. Tuan kitab kita ni sebut demikian. Syurga tu ada 4 lapisan. Senang ceritanya. Bukan 7 yang biasa digambarkan. Katanya tuan kitab kita ni, insya-Allah kita akan bicarakan dalam perbincangan yang lain pula tentang mengenai kenikmatan syurga dan macam mana keadaan syurga Allah Subhanahu Wa Taala itu. Memadailah kalau tuan-tuan ada kelapangan, tuan-tuan dapatkan kitab ini di talian 019 577 6306. Tuan-tuan boleh dapat syurga ganjaran terindah, ataupun tuan-tuan boleh dapatkan tajuk kitab ni, Lamalah Keluarga Kamu ke Syurga. InsyaAllah mudah-mudahan dua kitab ini, kalau tuan-tuan ada kelapangan, tuan-tuan terus berhubung kepada talian inilah 019 577 6306 577 6306. InsyaAllah tuan-tuan akan dapat kitab ini, ataupun tuan-tuan boleh tengok dalam e-book yang sedang kita susun ini. Tuan-tuan boleh berhubung juga di talian itu untuk dapatkan senarai koleksi e-book yang telah kita keluarkan. Ada sahabat-sahabat daripada luar negara dan sebagainya yang mereka nak dapatkan buku ni payah, kemudian kita dapatkan melalui e-book saja, insyaAllah. Memudahkan lagi di kalangan kita lah. Mudah-mudahan kita dapat nikmat dalam keadaan yang sebegini. Lebih-lebih lagi kita menghampiri dengan bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Aqul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.